Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Baiklah, hari ini seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tema kita hari ini ialah tema 3, Kebersihan dan Kesihatan, Unit 8, Jadikan Amalan. Dan tajuk kita pada hari ini ialah menu seimbang. Dan kita akan mengenal pasti idea utama. Kemahiran kita hari ini ialah kemahiran membaca. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengenal pasti idea utama berdasarkan bahan dengan betul. Yang kedua, menulis idea utama berdasarkan bahan dengan betul. Okey murid-murid, sebelum kita belajar bagaimana untuk kita mengenal pasti idea utama dalam perenggan ataupun karangan, cikgu nak tanya murid-murid, apakah itu menu seimbang? Menu seimbang ialah makanan seimbang. Apakah itu makanan seimbang? Apakah itu menu seimbang? Okey, mari kita tengok. Menu seimbang ialah makanan yang harus dimakan untuk memastikan tubuh badan seseorang berfungsi dengan baik. Okey, makanan yang kita makan setiap hari itu perlulah seimbang. Perlulah mengandungi zat-zat yang diperlukan oleh badan. Contohnya, karbohidrat, vitamin, protein, lemak dan air. Semua ini perlu seimbang. Kita tak boleh nak makan terlalu banyak lemak ataupun terlalu banyak gula ataupun terlalu banyak nasi, kan, karbohidrat. Kita tak boleh makan terlalu banyak. Jadi kita perlu mengambil makanan ini secara seimbang untuk memastikan tubuh badan kita sihat dan dijauhi daripada penyakit. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam sesuatu perenggan ataupun petikan ataupun karangan, terdapat idea utama dan idea sampingan. Untuk hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan idea utama. Okey, baiklah murid-murid, apakah itu idea utama? Okey, kita nak melihat maksud idea utama. Idea utama ialah sesuatu maklumat atau perkara yang penting dalam sesebuah ayat, perenggan, petikan ataupun karangan. Okey, idea utama biasanya ditulis pada ayat yang pertama dalam perenggan. Dan dalam satu perenggan terdapat satu idea utama. Dan idea utama ini juga boleh diolah. Okey, tetapi ia tidak boleh merubah maksud dalam perenggan berkenaan. Okey, sekejap lagi kita akan tengok contoh-contohnya. Baiklah murid-murid, kita perlukan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Dan buka buku teks kamu muka surat 50. Kita akan membaca maklumat yang terdapat di muka surat 50 ini. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu besarkan sedikit yang ini supaya nampak lebih jelas. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Okey, tajuk teks ini ialah menu seimbang. Okey, menu seimbang ini maksudnya makanan seimbang yang perlu kita ambil setiap hari. Okey, Hana dan rakan-rakannya melawat pameran bersempena dengan Minggu Kesihatan di sekolah. Mereka tertarik akan poster yang dipamerkan. Okey, cuba murid-murid lihat poster ini. Ini ialah poster yang bertajuk Piramid Makanan Malaysia.
Okey, di dalam kotak yang berwarna merah ini huraian poster ataupun penerangan kepada poster. Okey, mari kita baca. Menu sihat harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia, iaitu nombor 1, hasil bijirin seperti nasi, mi atau roti. Duduk di bawah sekali ni. Okey, yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran berada di kumpulan yang kedua. Yang ketiga, ikan, ayam, daging, telur serta susu dan produk tenusu. Okey, berada di kumpulan yang ketiga. 4, lemak, minyak, gula dan garam. Okey, terletak pada kumpulan yang keempat. Okey, dan dalam kotak yang berwarna biru ini telah dinyatakan idea utama bagi piramid makanan ataupun poster piramid makanan Malaysia ini. Okey, idea utamanya ialah menu sihat harian perlu ada hidangan utama yang terdiri daripada hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Okey, jadi inilah idea utama yang kita hendak lihat dalam poster ini. Okey, baiklah murid-murid, kita lihat poster yang kedua, iaitu pinggan sihat Malaysia. Okey, poster ini juga adalah untuk membantu kita mengambil makanan seimbang. Okey, nampak tak ni pinggan? Okey, mari kita baca huraian poster. Pinggan sihat Malaysia membantu kita mendapat makanan seimbang. Nombor 1, isi suku pinggan dengan hasil bijirin serta nasi, mi atau roti. Dekat sini. Suku saja. Kalau kita nak makan nasi pun suku saja. Yang kedua, isi suku pinggan lagi dengan ikan, ayam, daging atau telur. Dekat sini lauk kita lah. Okey, lauk apa? Ikan, ayam, daging atau telur. Okey, ambil suku sahaja. Okey, yang ketiga, isi separuh pinggan dengan sayur dan buah. Separuh pinggan. Banyak kan? Lebih banyak daripada suku lah. Okey, buah dan sayur-sayuran. Okey, dan yang keempat, bagi melengkapkan hidangan, minum air kosong atau minuman tanpa gula, susu atau produk susu. Okey, jadi poster pinggan sihat Malaysia ini adalah sebagai panduan untuk kita mengambil makanan seimbang. Jadi, murid-murid dapat lihat tak? Dapat kenal pasti tak idea utama? Okey, dekat sini dia tak bagi idea utama ni, kosong. Jadi, kita kena tulis. Jadi, berdasarkan huraian ni, apakah idea utama yang murid rasa perlu kita tulis untuk menerangkan tentang poster ni? Okey, tadi cikgu cakap idea utama boleh kita ambil pada ayat yang pertama. Jadi, murid-murid boleh ambil lah ayat yang pertama yang ini kan. Pinggan sihat Malaysia membantu kita mendapat makanan seimbang. Okey, tapi cikgu nak olah sedikit ayat yang akan kita tulis sebagai idea utama. Mari kita lihat. Pinggan sihat Malaysia membantu kita mendapatkan makanan seimbang yang terdiri daripada suku-suku dan separuh pinggan. Ini suku-suku separuh pinggan. Okey. Okey, untuk murid-murid lebih faham, buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1, muka surat 58. Okey, buka muka surat 58. Okey, kita akan cuba buat yang ini supaya murid-murid lebih faham. Okey,
Di mana letaknya idea utama dalam perenggan. Okey, mari kita baca teks ini. Tajuk teks ini ialah aktiviti rekreasi yang sihat. Okey, di sini ada 4 perenggan. Okey, perenggan pertama, memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu lapang. Okey, pada perenggan pertama ini, idea utama yang diberikan ialah memancing ialah aktiviti rekreasi yang sihat. Okey, murid-murid nampak tak di mana ayat ini pada perenggan ni? Okey, ayat ini terletak pada ayat yang pertama. Okey, terletak pada ayat yang pertama. Okey, mari kita baca perenggan yang kedua. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Fikiran akan tenang apabila melihat keindahan sungai, tasik atau laut ketika memancing. Okey, jadi murid-murid boleh nampak tak di mana idea utama dalam perenggan ini, perenggan yang kedua? Okey, tentulah pada ayat yang pertama. Okey, jadi murid-murid tulis dekat sini. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Ni. Okey, apa maksud minda? Minda ni ialah fikiran. Okey. Seterusnya, perenggan yang ketiga. Banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Misalnya, pergerakan ketika menaikkan ikan yang memakan umpan pada mata kail. Pergerakan tersebut dapat menguatkan otot-otot badan. Okey, jadi murid-murid sila kenal pasti di manakah idea utama dalam perenggan yang ketiga ini? Ya, semestinya di barisan pertama. Okey, pada ayat yang pertama. Jadi, murid-murid perlu tulis di kotak yang disediakan ini. Okey. Murid-murid tulis sendiri ya dekat sini. Okey. Perenggan yang keempat. Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Aktiviti ini dapat menenangkan fikiran dan menjadikan badan kita sihat. Jadi, cikgu pasti murid-murid sudah tahu di mana idea utama dalam perenggan yang keempat ini. Semestinya pada ayat yang pertama. Jadi murid-murid tulis jawapan idea utama di kotak yang disediakan ini. Okey, nampaknya murid-murid dah semakin faham tu. Jadi bolehlah buat latihan yang kedua kan? Okey, cikgu nak amanahkan murid-murid untuk buat latihan ini, iaitu latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 59. Okey, jadi cikgu harap murid-murid boleh tulis sendiri, boleh baca cerita ini, boleh kenal pasti di manakah idea utama bagi setiap perenggan dan tuliskan di kotak yang disediakan. Okey, petikan ini juga mempunyai 4 perenggan. Okey, cikgu berharap murid-murid boleh mengenal pasti idea utama pada cerita ini. Baiklah, sampai di sini dahulu kelas kita pada kali ini dan kita akan sambung kelas kita di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.